Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah makan? Dah. Dah solat? Dah. Alhamdulillah. Okey. Ustaz kenapa Ustaz lambat sikit? Oh, lambat sikit. Tadi Ustaz ada meeting tadi. Oh. Okey. Ya, baru masuk. Aduh, Ustaz minta maaf, tak minta maaf. Aduh. Okey. Dah makan ke Takif? Dah. Dah solat dah? Dah. Bagus. Okey. Siapa ni? Siapa ni? Siapa Haris. Oh, Haris. Haris Anaki Betul tak Haris? Okey Tadi kita sudah kasih dia begini. Siapa tu? Okay. We another 1 minute and then I will start our class. Okay. Okay, 1 minit. Salam. Okay, don't forget to open your camera. Don't forget to open your camera so I can see your face. Jangan lupa buka kamera supaya awak bisa nampak awak punya muka. Okay. Another 1 minute and then we will start our class. Okay. Don't forget to prepare your pencil and paper for some notes insyaAllah. Okay. Dah 2-3 minit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, thank you for joining my class. Walaupun pukul 2 awak masuk dalam kelas Ustaz, terima kasih banyak-banyak. I know that some of you maybe feel hungry or some of you feel sleepy, but you managed to join my class. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya adalah Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semua perform 5 daily prayers without miss. All of you perform 5 daily prayers, semua solat tanpa tinggal. Maksudnya solat penuh. Semua solat penuh tak ni? Semua solat penuh tak? Ada yang senyum tu, semua solat penuh. Bagus. Dan juga Ustaz harapkan, I hope that all of you, since you are just stay at home, you can help your mom and dad to clean up your house. Maksudnya awak buat kerja-kerja rumah. Ada siapa yang dekat sini dia setiap hari dia basuh pinggan ataupun sapu sampah? Tak semua. Okay. Ustaz, saya ada bibik lah Ustaz. Ada bibik pun buatlah kerja juga sikit. Jangan mengharapkan bibik je. Tahu? Okay. Okay. Now, for today's class, I will proceed with the new topic. Dah habis dah kita punya jamak al-muqassar. Kita dah habis dah jamak al-muqassar. So for today, Ustaz dah ajar, sebenarnya Ustaz dah pernah ajar awak berkaitan dengan tauhid. Ustaz dah ajar awak berkaitan dengan fiqh.
So for today, I will teach you about I will teach you about siapa boleh baca ni, apa benda ni? Apa ni? Sirah. Good. Okay, insya-Allah. So for today good. So for today I will teach you about sirah. About sirah. Siapa ingat? Kalau awak ingat ni memang power lah. What is our last topic for sirah? Apa tajuk terakhir kita dalam sirah? Tengok lupa dah. Apa tajuk terakhir kita pasal sirah? Cepat. Isyad lama tak nampak Isyad. Isyad. Arfan. Oh Arfan, how are you? Okay. Siapa ingat tajuk apa last sirah kita belajar? Tengok dah lupa dah. Sirah tajuk apa last kita belajar? Itu sebelum raya tu kita belajar. Okay. Ustaz ni sekarang dah pandai conteng-conteng dah. Sabar. Okay, class, our last topic for sirah is about apa? Hijrah. Andai, good. Siapa cakap tadi? Khalif Okay, good. Hijrah. Okay, hijrah. Siapa boleh cerita kat Ustaz? Hijrah tu apa? Hijrah pertama baru. Bagus. Hijrah pertama. Hijrah pertama umat Islam pergi kat mana? Madinah. Belum lagi. Habsyah. Good. Bagus. Masa awak ingat lagi. Masa hijrah pertama orang Islam adalah ke apa ni? Ke Habsyah. Ingat hijrah pertama orang Islam sebelum dia pergi ke Madinah, dia pergi ke satu tempat, nama tempat itu adalah Habsyah. Okay, maksudnya awak ada yang masih lagi ingat apa yang Ustaz ajar. Bagus, Habsyah. Okay, ingat sebelum ni Ustaz dah ajar. Hijrah pertama kita pergi ke Habsyah. Okay, so for today I will teach you a new topic which is about, okay, listen carefully. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan apa ni? Okay, today I will teach you about Isra. Apa? Okay, siapa ada buku ke boleh? Siapa ada buku boleh tulis. Okay. Now, today I will teach you about Isra Mi'raj. Okay, ini adalah tajuk Isra Mi'raj. Ustaz ingat Ustaz, sebelum ni kita pun dah pernah belajar berkaitan dengan Isra Mi'raj. Siapa boleh cerita dekat Ustaz? What is the meaning or what is the event of Isra Mi'raj? Siapa yang awak tahu pasal Isra Mi'raj? Can someone? Okay. Siapa yang boleh beritahu? Ustaz, saya tahu Ustaz. Okay, apa yang awak tahu? Okay, apa? Okay, Ulfa. Isra Mi'raj ni apa Ulfa? Perjalanan Nabi Muhammad ke mana? 7 langit. 7 langit. Okey. Siapa lagi? Okey, bagus. Okey, siapa yang lagi yang tahu? Apa tu Isra Mi'raj? Who know what is Isra Mi'raj? Tak kisahlah apa pun. Apa yang awak tahu? Isra Mi'raj tu malam Nabi dapat naik ke langit ke. Okey, bagus. Okey, maksudnya ada yang dah tahu. Okey, lagi? Dia naik buruk. Okey, bagus. That is the most... Naik unicorn. Bukan unicorn naik buruk. Okey. Lagi siapa lagi nak cakap? Hari yang Muhammad dapat solat kita tu. Pandai, good. The day and the night that Prophet Muhammad received the revelation to perform 5 daily prayer. Good. Bagus. Apa lagi yang awak tahu? Naura. Lama tak nampak Naura. Apa lagi? Muaz, ada lagi tak nak tambah? Amira Sofia nak tambah tak? Apa itu Isra Mi'raj? Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Bagus, good. On the way Prophet Muhammad went to the highest level of the langit tertinggi. Nabi Muhammad jumpa dengan nabi-nabi. Bagus, betul. Nabi Muhammad ada jumpa dengan nabi.
Lagi Izzah. Apa lagi Izzah? Allah. Nabi jumpa Allah. Good. Nabi jumpa Allah. Okay. Ustaz rasa semua dah pernah dengar cerita Isra Mi'raj. So for today, I will teach you about, we will discuss ataupun kita akan cerita balik tentang Isra dan Mi'raj. Ataupun Ustaz, saya dah pernah dengar. Okay, tak apa. Ustaz nak ulang balik supaya kita semua ingat. Okay, dengar sini. When we talk about Isra Mi'raj ni awak kena faham. Bila kita sembang dengan Isra Mi'raj ni dia ada dua. Tengok betul-betul. Bila kita ada Isra Mi'raj, ingat betul-betul kita ada dua. Kita kena pecahkan Isra Mi'raj tu. Yang pertama kita kena tahu what is Isra. Isra tu apa? Isra tu apa? Yang kedua kita kena tahu what is Mi'raj. Mi'raj. Okay, Mi'raj. Allah. Sekejap Okay, what is Mi'raj? Okay. Ustaz, saya tak apa-apa nak pandai sebut. Mi'raj. Sama je. Mi'raj sama. Okay. Okay. Ingat, bila kita bincang Isra Mi'raj, awak kena faham Isra tu apa, Mi'raj tu apa. Macam darwish lah. Darwish tu apa, qayyim tu apa. Macam tu. Contoh. So, when we talk about Isra Mi'raj, kita kena tahu Isra ni apa. Okay. Dengar betul-betul. Isra ni apa? Isra ni adalah Allahu Akbar. Siapa yang conteng selain pada Ustaz ni? Siapa yang conteng selain pada Ustaz? Okay. Now. Sasa baru masuk. Okay. Isra ni adalah, dengar betul-betul. Isra ni adalah perjalanan. Okay. Kedua ni adalah perjalanan. Isra ni, okay, katakan ni perjalanan. Okay. Ini perjalanan Okay. Isra ni pun perjalanan. Mi'raj ni pun perjalanan. Okay. So, Isra ni dari mana ke mana? Okay, Isra ni awak kena tahu. Isra adalah, siapa yang conteng ni? Padam balik. Allahu Akbar. Ustaz pula terpadam Ustaz punya ni. Jangan tulis. Jangan kacau. Jangan ganggu Ustaz mengajar. Siapa ganggu Ustaz mengajar, Ustaz endkan kelas terus. Jangan ganggu. Kesiankan kawan-kawan yang lain. Okay. Isra ni apa? Ustaz ulang sekali lagi. Siapa yang ganggu Ustaz melukis, Ustaz akan end terus kelas kita. Jangan. Kesian kat kawan-kawan awak. Okay. Mi'raj Isra ni apa? Isra ni adalah perjalanan daripada Mekah, Masjidil Haram. Dekat mana Masjidil Haram? Dekat Mekah. Okay. Masjidil Haram dekat Mekah. Awak kena faham benda ni. Okay. Nabi daripada Masjidil Haram daripada Mekah ke mana? Siapa tahu? Masjid Al-Aqsa dekat Palestin. Pandai, good. Itu awak kena tahu. Okay, ingat. Isra tu maksud dia apa? Isra tu maksudnya adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. That is what we call as Isra. Isra tu apa? Nabi daripada Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj tu apa pula? Mi'raj tu adalah perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Aqsa ke langit yang ketujuh. Siapa cakap tu? Betul. Perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Aqsa ke nama dia bukan langit ketujuh. Dia ada nama dia. Nama dia adalah Sidratul Muntaha. Andai, Sidratul Muntaha. Ataupun kita panggil sebagai langit ketujuh lah. Okay, that is the difference. Kena ingat beza antara Isra Mi'raj dan juga beza antara Isra Mi'raj dan Allahu Akbar. Allah. Aduh, tersilap pula. Okay, Mi'raj.
Aduh, tersilap lagi pula. Aduh. Okey. Masjid Al-Aqsa. Okey, bagus. Daripada Masjid Al-Aqsa ke namanya adalah Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha tu bermaksudnya dia langit ketujuh lah. Bahasa mudahnya yang awak faham tu langit ketujuh. Langit paling tinggi lah bahasa punya langit paling tinggi. So ingat, itu beza dia antara Isra' dan Mi'raj. Bila orang tanya Isra' Mi'raj tu apa? Okey, Isra' Mi'raj tu adalah perjalanan Nabi daripada Mekah naik jumpa Allah. Okey, faham? Isra' tu apa? Okey, Isra' tu Nabi daripada Masjidil Haram, Nabi naik buraq, naik tu sampai Aqsa. Okey, dah habis Isra'. Mi'raj pula daripada Masjid Aqsa, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Okay. So all of you know about these things. Kemudian kalau Ustaz tanya awak, Nabi naik apa pergi Isra Mi'raj? Buraq. Okay, semua orang tahu Nabi naik satu binatang ataupun satu haiwan dipanggil sebagai buraq. Ustaz, buraq ni macam mana Ustaz? Dia macam unicorn ke? Tak. Buraq bukan macam unicorn. Buraq bukan macam alikon. Buraq bukan macam popcorn. Alikon pun bukan. Unicorn pun bukan. Popcorn pun bukan. Okay, buraq macam mana? Siapa tahu buraq macam mana? Ya. Macam mana tu? Macam mana buraq tu? Lagi kecil dari kuda, lagi besar dari donkey. Betul ke? Kita betul. Wallahualam, boleh jadi betul. Ustaz, buraq ni macam mana Ustaz? Dia kaki dia macam kuda ke kaki dia macam keldai? Ke kaki dia macam katak? Ke macam mana? Tak tahu. Kita tak tahu. Good Khalif. Ustaz nak dengar jawapan tu. Kita tak tahu buraq ni macam mana sebab kita tak nampak. Buraq ni bukannya macam Ustaz, saya tiba-tiba Noh cakap, Ustaz, saya ada buraq, saya jaga satu buraq kat rumah Ustaz. Oi, sejak bila pula buraq dekat rumah awak? Noh. Kan Ustaz, saya ada Ustaz. Dia ada kuda nama dia buraq. Bukan. Ustaz, saya ada buraq Ustaz. Mana ada? Kucing saya nama buraq. Itu kucing, bukan buraq. Buraq adalah satu jenis binatang. Macam mana kita tak tahu. Okey, faham Kita tak tahu. Okey, dan okey. Sampai sekarang ada soalan? Yang ni saja. Ustaz. Okey, question. Ya, question. Boleh ke namakan haiwan peliharaan haiwan pet kita buraq? Nama dia buraq. Okay, good question. Boleh tak kita namakan kita punya binatang peliharaan kita buraq? Kalau boleh janganlah kan. Banyak lagi nama-nama lain. Boleh namakan awak punya binatang peliharaan pokka ke? Boleh. Panggilkan dia Pinkie Pie ke? Panggilkan dia tudung, tudung. Contoh. Tak payahlah panggil buraq. Panggilnya sama. Okay, tak nak Siapa yang tulis tu? Ustaz, kalau Ustaz tahu siapa yang tulis ni, Ustaz dah keluarkan awak dah. Tak nak lah, jangan ganggu kawan-kawan awak. Okay, now, clear pasal Isra' dan Mi'raj. Semua orang tahu Okay, now. Okay, now, Ustaz tanya awak satu soalan. Ustaz tanya awak satu soalan. Cik Ustaz dia cakap. Cepat, siapa nak tulis lagi? Cepat, siapa nak tulis? Amboi, nak lukis sangat. Okay, now I want to ask you question. Siapa tahu kenapa jadinya Isra' Mi'raj ni? Siapa tahu kenapa terjadinya Isra' Mi'raj? Buraq. Tak tahu kan? Okay, so cerita kat awak Listen carefully. Dengar betul-betul. Okay, listen. Sebelum jadi Isra' Mi'raj ni, Nabi ada satu waktu yang mana kita katakan Okay. Sebelum Nabi ke Isra' Mi'raj ni, Nabi ada mengalami satu apa yang kita panggil sebagai
1 tahun tu Nabi berasa sangat sedih. Dengar betul-betul kesian dekat Nabi. 1 tahun itu, ada tulisan sebelum tak masuk dalam tulisan. Okey, waktu zaman tahun Nabi tu, dia ada 1 tahun, ada isteri Nabi. Ingat, pada 1 tahun tu, sebelum orang Islam waktu tu memang kena teruk. Orang Islam waktu tu, katakan ini orang Islam Ustaz tak pandai nak lukis, katakan ini orang Islam. Ramai orang Islam waktu tu, kira ramai orang Islam waktu tu. Orang kafir tak suka orang Islam. Orang kafir macam mana pun dia nak bunuh orang Islam. Dia tak suka. Apa yang Nabi buat, semua dia orang nak bangkang. So waktu tu Nabi okey, cepat. Siapa nak lukis tadi? Siapa nak lukis? Cepat, siapa nak lukis tadi? Cepat. Siapa nak lukis? Tak nak. Ustaz tak nak. Biar bila Ustaz terang, jangan ada siapa pun yang ganggu. Ustaz terang sekali lagi. Ustaz rasa Ustaz tahu siapa. Ustaz boleh remove awak. Tak nak ada siapa yang ganggu. Bila Ustaz terang, jangan kacau. Kesian kat kawan-kawan awak yang lain. Okay, Ustaz sambung balik sekali lagi. Okay, during that time, orang Islam ni dia orang kafir tak suka. Katakan ni orang kafir. Orang kafir ni, katakan ni orang kafir. Ini orang kafir. Ni orang kafir. Katakan ni orang kafir. Dia orang tak suka dekat orang Islam. So, dia orang pun macam-macam. Dia orang baling batu. Dia orang nak bunuh orang Islam. Dia orang seksa orang Islam. So Nabi, ya Allah, maksudnya keadaan waktu tu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat sedih. Kemudian pula ditakdirkan Allah, listen carefully, dengar betul-betul. Pada waktu tu ada dua orang kesayangan Nabi. Nabi love so much. Nabi two of family members Rasulullah died during that year. Number one is Sayyidatina Khadijah. Okay, Ustaz tanya awak. Siapa ingat Sayyidatina Khadijah ni siapa? Siapa ingat Sayyidatina Khadijah siapa? Siapa? Isteri Nabi. Isteri pertama Nabi. Isteri Nabi. Pertama Nabi. Okey, dengar. Sayyidatina Khadijah alaihi salam. Radhiyallahu anha. Bila Ustaz bercakap nanti tu. Bila Ustaz cakap nanti dulu sabar. So Sayyidatina Khadijah meninggal. Kemudian selepas Nabi meninggal lagi seorang yang Nabi paling sayang. Siapa ingat? Atuk dia. Itu sebelum tu waktu dia kecil. Ini waktu Nabi dah besar. Lepas Nabi dah kahwin, ada seorang lagi. Abu Talib. Siapa cakap tu? Abu Talib meninggal. Dengar. Waktu tu ada dua orang kesayangan Nabi. Nabi sangat sayangkan dua orang ni. Dan kedua-duanya waktu tu meninggal dunia. Yang pertama sekali Sayyidatina Khadijah, yang kedua Abu Talib. Kita tahu Sayyidatina Khadijah ni Nabi sangat sayang dekat dia. Yang kedua Abu Talib ni lah yang jaga Nabi daripada macam mana Ustaz nak halang awak daripada melukis Boleh tak Ustaz ijaz? Ustaz nak ijaz kat mana Ustaz nak ijaz kat mana okey dah, awak dah tak boleh tulis dah. Ustaz dah settle lah. Okay, now kemudian Abu Talib meninggal, Sayyidatina Khadijah pun meninggal. Ya Allah, Nabi sangat sayang kedua-duanya. Nabi sangat sayang dua orang ni. Kemudian apa yang Nabi buat waktu tu? Okay, now kemudian waktu tu tahun ini dinamakan, listen carefully, dengar betul-betul. Tahun yang 1 tahun yang semua orang meninggal ni dinamakan sebagai
tahun kesedihan. The years of sadness, kesedihan, tahun kesedihan. Maksudnya apa? Maksudnya tahun tu Nabi sangat sedih. Tahun yang sama Nabi sangat sedih disebabkan kedua-dua orang kesayangan Nabi meninggal dunia. Ya Allah, Nabi kesian dekat Nabi. Kedua-duanya meninggal. So dinamakan tahun kesedihan. Kemudian pada tahun tu Allah nak. Okey, Amira Sofia nak tanya soalan. Sabar Amira Sofia. Okey, Amira Sofia, ask me a question. Macam mana Khadijah dengan Abu Talib meninggal? Okey, good. Okey, terima kasih Amira Sofia. Okey. Macam mana ni yang kedua-dua meninggal? Itu Ustaz tak boleh nak. Kalau Ustaz cerita sekarang panjang lah. Kalau awak dengar cerita Siti Khadijah meninggal, awak akan rasa sangat sedih. Even ada ayat Al-Quran yang diturunkan pada waktu Abu Talib meninggal. Waktu Abu Talib meninggal tu, Nabi sangat sedih sampailah Allah turunkan satu ayat Quran dekat Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Oh, itu ayat. Itu nanti Ustaz akan terang lah. Itu panjang cerita dia. Nabi Sofia. So sekarang Ustaz cakap. So pada tahun tu, ini sebelum hijrah, sebelum Nabi pergi ke Madinah, Allah turunkan satu keistimewaan dekat Nabi, iaitu Allah bawa Nabi dalam satu peristiwa, we call it as Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Okey, sabar. Sabar, aku cari sabar. Okey. So dalam Isra Mi'raj, sabar. Soalan nanti Izzah Ustaz nampak orang kat soalan, sabar. So dalam Isra Mi'raj ni, ingat pada sebelum pergi hijrah, sebelum Nabi pergi hijrah, Allah pada satu malam Okey, pada satu malam, kalau awak nak tahu Isra Mi'raj ni berlaku pada satu tarikh. Ingat betul-betul 27 Rejab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban, Rejab. Isra Mi'raj ni berlaku bila? Isra Mi'raj ni berlaku pada 27 Rejab. Ingat, Isra Mi'raj berlaku pada tarikh 27 Rejab. Sebab itu awak semua 27 Rejab kadang-kadang kita akan cerita berkaitan dengan Isra Mi'raj. Okey. Sampai sekarang ada soalan? You have question? Okay, you can unmute your microphone. You sabar. You can unmute your microphone now. Okay, Izzah, question sebelum Ustaz cerita lagi. Apa ni? Ustaz, pukul berapa Khadijah mati? Pukul berapa Khadijah mati? Aduh, macam mana Ustaz nak jawab Wallahu alam, Ustaz tak tahu. Pagi ke petang ke? Okay, Ustaz tak tahu. Tapi yang kita tahu, tahun tu Khadijah meninggal. Okay, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Sebelum Ustaz nak sambung, ada lagi tak tanya? Aflah, question. Ya. Ustaz. Sabar. Bila Khadijah meninggal? Itu nanti kalau Ustaz kata, kalau awak nak tanya berkaitan dengan Khadijah, kalau awak nak tanya berkaitan dengan Khadijah dan Abu Talib, Ustaz akan cerita nanti. Sekarang ni pasal Isra Mi'raj je dulu. Yang ni nak tanya sebelum Ustaz nak tanya pasal benda tu. Siapa tu? Okey. Okey, Agent Ulfah. Tanya, dah kenyang. Ustaz. Okey. Abu Talib dengan Siti Khadijah mati? Kenapa? Umur berapa dia orang mati? Oh, good question. Okey, tak apa. Nanti Ustaz akan carikan untuk awak. Umur berapa? Betul juga kan? Benar. Yang pastinya meninggal. Okey, nanti Ustaz akan cerita. Bagus. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, Kusyairi. Kalau Abu Talib meninggal, macam mana Nabi Muhammad boleh meninggal dalam berapa tahun lepas Abu Talib meninggal, pakcik dia meninggal? Tak faham soalan awak? Macam mana Abu Talib meninggal? Oh,
Nanti Ustaz cerita boleh tak? Berkaitan semangat. Nanti kalau Ustaz cerita berkaitan dengan Isra Mi'raj ni. Soalan. Sabar. Okey lah macam ni lah Macam lah ni Okey. Kalau Ustaz, nanti kalau tak habis Ustaz cerita berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kelak. Okey. Selain daripada Isra Mi'raj, selain daripada tu. Okey, Amir Sofia, question. Aduh. Hello. Amir Sofia, question. Hello. Khadijah dengan Abu Talib mati masa hari yang sama ke tak? Hari yang tak sama. Itu Ustaz tahu. Okey. Okey, Ustaz close question. Kalau tak Ustaz tak boleh nak terang kat awak. Kalau Ustaz tak boleh terang kat awak. Tapi bahasa mudahnya adalah waktu kedua-dua ni meninggal, Nabi berasa sangat sedih. Tapi memandangkan awak tanya Ustaz cerita je lah. Payah sangat. Okey. Macam ni. Ustaz cerita berkaitan dengan Siti Khadijah meninggal dulu. Okey, dengar betul-betul. Satu hari bila Sayyidatina Khadijah ni dia dah nak meninggal dunia. Awak kena faham. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah ni adalah orang yang Nabi sangat-sangat sayang. Kenapa? Yang pertama, Sayyidatina Khadijah ni adalah orang isteri pertama Nabi. Khadijah binti Khuwailid is the first wife of Rasulullah. Okay, ingat? Faham? So Nabi sangat sayang. Bila orang waktu tu semua orang tak suka dekat Nabi. Orang selain daripada orang Islam, ramai orang tak suka dekat Nabi. Tapi Khadijah ni dia sangat sayang dekat Nabi. Kalau awak nak tahu, Khadijah ni pada satu ketika semua orang Islam dilanda kesusahan. Waktu tu orang Islam sangat susah. Dan Khadijah ni orang yang kaya. Khadijah ni dia orang yang kaya sebab dia buat bisnes. Kemudian waktu orang Islam ni kena susah, Khadijah ni dia jual harta-harta dia jual untuk beli makanan ataupun barang keperluan kepada orang Islam. Dia kaya tapi dia tak apa, dia sedekahkan dekat orang Islam. Dia bagi harta-harta dia jual harta-harta dia semata-mata untuk bagi dekat orang Islam. So Nabi sangat sayang dekat dia. So ceritanya bila dia meninggal dunia, dia kata dekat Rasulullah SAW, dia kata wahai Rasulullah, sekarang dia dah nak meninggal dunia. Kalaulah Islam dah tak ada duit dah, kalau katakan kau ni dah tak ada duit dah nak berdakwah, kalaulah kau ni dah tak ada apa dah nak guna, contoh nak beli apa-apa dah tak ada dah, ambillah tulang-tulang aku kalau aku dah mati nanti, ambillah tulang-tulang aku nanti, pergi jual, guna duit tu, belilah apa yang patut untuk Islam. Awak bayangkan, Khadijah ni punya sayang dekat Nabi, dia kata dekat Nabi, kalaulah dia meninggal, Islam dah tak cukup duit lah apa semua, ambillah tulang-tulang dia. Kejap. Abang. Abang, kejap. Tengah kelas. Kejap, saya telefon balik. Okay, now, punyalah nak cakap, dia sayang dekat Nabi. Kalaulah badan dia ni boleh, masa dia dah mati. So awak pun akan tanya, Ustaz, mana ada orang pakai tulang, Ustaz? Tulang mana boleh jual? Itu dia nak bagi tahu. Katakan kalaulah ada orang nak tulang, dia nak jual lah. Nabi berasa sangat-sangat sedih. Sebab sampai begitu Siti Khadijah sayang betul dekat Nabi. Nabi jual tak tulang tu? Tak, Nabi tak jual. Cuma Khadijah cakap, kalaulah ya Allah, kalaulah dia, punyalah dia nak bagi dekat Rasulullah ni. Okay, itu cerita berkaitan dengan Siti Khadijah. Kalau saya cerita panjang lagi. Yang kedua, berkaitan dengan Abu Talib. Abu Talib ni kalau awak tahu adalah selepas mak Nabi meninggal, atuk Nabi. Betul, ingat tak cerita tu? Lepas mak Nabi meninggal, atuk Nabi Abdul Muttalib jaga. Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib yang jaga. Abu Talib ni dia jaga Nabi. Daripada Nabi kecil sampailah Nabi besar, Abu Talib ni dia sangat sayang dekat Nabi. Walaupun Abu Talib bukan orang Islam. Ustaz ulang sekali lagi. Abu Talib bukan orang Islam. Tetapi dia nak jaga Nabi betul-betul. Daripada kecil, Abu Talib jaga sampailah ke besar. Lepas Nabi Muhammad jadi sebagai seorang Rasul, Abu Talib masih lagi bukan orang Islam. Rasulullah sangat sedih.
Kenapa? Sebab pakcik yang dia sayang sendiri tak masuk Islam. Diringkaskan cerita. Abu Talib ni, walaupun orang kawan-kawan dia, Abu Talib ni dia bukan orang Islam. Tapi kawan-kawan dia, adik-beradik yang lain yang bukan Islam ni nak bunuh Nabi. Abu Talib yang defend Nabi. Nampak? Katakan contoh ada ramai orang nak bunuh Nabi. Oh, jomlah kita bunuh Nabi. Oh, jom kita bunuh Nabi. For example orang nak bunuh Nabi. Abu Talib pun datang. Abu Talib kata, "Oi, Abu Talib mesti yang garang sikit, durian. Oh, jangan bunuh Rasulullah." Katakan lebih kurang macam tu for example for example. Dia orang ni datang, okey, jom kita nak bunuh Rasulullah. Abu Talib kata, "Oi, jangan bunuh Rasulullah." So, Abu Talib is one of the defender ataupun dia adalah shield untuk Rasulullah pada waktu tu. Kemudian sampai ke walaupun dia shield, orang tahu contoh dia orang nak datang kacau pun dia tak bagi. Walaupun dia adalah shield kepada Rasulullah, tapi dia tak masuk Islam. Wallahu alam kenapa dia tak masuk Islam? Okay. Kemudian bila waktu dia nak meninggal dunia, anak-anak murid Ustaz, Nabi sangat sedih. Nabi kata dekat waktu tu ada Abu Talib dengan pakcik-pakcik yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal apa semua, dan Rasulullah ada waktu tu. Kemudian bila dia nak meninggal dunia tu, Rasulullah pujuk Abu Talib, "Wahai Abu Talib, masuklah Islam. Wahai Abu Talib, masuk Islam." Abu Talib dah nak masuk Islam dah waktu tu. Kemudian pakcik-pakcik ni kata apa? Ingat Abu Talib pakcik Nabi. Nabi ni ada ramai pakcik. Nabi ni ada ramai pakcik. So pakcik-pakcik yang lain ni hasut Abu Talib. Dia kata ke Abu Talib, "Wahai Abu Talib, takkan engkau nak tinggalkan ajaran agama kita? Takkan engkau nak ikut Muhammad ni? Takkan engkau ni sanggup tinggalkan ajaran sembah berhala kita?" So, last kali ditakdirkan Allah, Abu Talib meninggal dunia tanpa Abu Talib meninggal dunia dan dia tak sempat ataupun dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi dia bukan orang Islam. Dia mati sebagai bukan orang Islam. Kemudian Nabi berasa sangat menangis, dia sangat sedih. Bayangkan pakcik sendiri yang jaga daripada kecil sampai ke besar, tiba-tiba mati dalam keadaan Nabi tak mampu nak selamatkan dia dalam masuk Islam. Kemudian Allah turunkan satu ayat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah dekat sesiapa yang kau nak. Allah bagi tahu kat Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah dekat siapa-siapa yang kau nak. Aku yang bagi hidayah." Hidayah ni bukan teacher hidayah Yang ingat teacher hidayah Ustaz. Bukan. Hidayah ni adalah satu petunjuk daripada Allah. Satu petunjuk daripada Allah. Allah saja yang boleh bagi petunjuk. Nabi Muhammad, kerja Nabi Muhammad ni adalah terang kat orang. Yang nak bagi hidayah, nak bagi petunjuk tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Class, listen carefully. So 2 orang yang Nabi sangat sayang ni meninggal dunia waktu tu. Pada tahun tu. So kita namakan dia sebagai tahun kesedihan. The years of sadness. Nabi sangat sedih pada waktu tu. Tambah pula orang Islam makin serang Nabi, makin kata kat Nabi. So Nabi berasa sangat sedih dan rasa sangat down. Okay, sampai situ. You have any question? Unmute your microphone. If you have any question, unmute your microphone. Okay, Kushairi, question. Kenapa Abu Talib tak masuk Islam? Good question. Kenapa Abu Talib tak masuk Islam? Jawapan dia kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Sabar. Bagi Ustaz jawab. Sabar, one by one. Okay. Kenapa dia tak masuk Islam? Wallahu alam. Kita tak tahu apa yang Abu Talib fikir. Yang kita tahu, memang setakat yang Ustaz belajar, dia tak direzekikan untuk masuk dalam Islam. Kenapa dia tak nak masuk Islam? Wallahu alam. Tapi yang pastinya, dia menjaga Rasulullah dengan baik. Okay, Izzah, question. Apa ni? Waktu Abu Talib meninggal, dia masuk syurga tak? Oh, good question. Ustaz suka soalan awak. Ustaz,
Ustaz, kan Abu Talib ni jaga Nabi daripada kecil. Emak padang salah ya. Kan dia jaga Rasulullah ni daripada kecil. So dia masuk syurga ke tidak? Kan dia mati tak masuk Islam, dia masuk syurga ke tidak? Jawapan Ustaz tak tahu. Sebab urusan syurga dan neraka itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz tanya awak sabar. Kalau Ustaz tanya awak, Ustaz masuk syurga ke neraka? Tak tahu. Ustaz Khalif kata Ustaz, saya ni dalam dunia ni, sayalah orang yang paling rajin sedekah. Setiap hari saya bagi sedekah 1 juta ringgit Ustaz. Contoh. Naurah kata Ustaz, dalam dunia ni saya yang paling baik. Saya rasa saya dah boleh masuk syurga dah Ustaz. Naurah kata, Ustaz kata, Naurah buat apa? Saya setiap hari solat maghrib, saya solat 30 rakaat Ustaz. Contoh. So Ustaz, saya masuk syurga tak? Dengar. Syurga dan neraka, kalau awak tanya dekat siapa-siapa pun dia tak boleh nak jawab. Sebab urusan syurga dan neraka ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Only Allah know who will going to the heaven or who will going to the hell. So, Ustaz, saya tengok Ustaz ajak, Ustaz pun tak tahu Ustaz ni masuk syurga ke tidak. Ya faham Okey. Siapa lagi nak tanya soalan? Unmute your microphone. Ini. Okay, Arfan, question Arfan. There's Arina beside you. Arina dekat sebelah awak ke tu? My nenek. My nenek. Kirim salam kat nenek awak. Your face. Okay, Arfan. You want to ask me a question, Arfan? Arfan, you want to ask question? Okay, Ulfa dulu Arfan tak bersedia kita tanya soalan. Okay, Ulfa question. My nenek said something and I don't know what to say. Kalau Abu Talib yang pelindungkan Nabi, Okay. kalau Abu Talib yang pelindungkan Nabi, kenapa dia tak masuk Islam kalau dia yang pelindung Nabi? Good question. Itulah Ustaz kata. Okay, bagus. Logiknya, secara logiknya, if we think that Ustaz, Abu Talib protect Nabi since Muhammad jadi Rasulullah. Daripada Nabi Muhammad jadi Rasul ni, dia dah jaga Nabi betul. Logiknya mestilah dia akan ikut Rasulullah. Tapi tak. Mungkin Ustaz kata kita tak tahu. We don't know what Abu Talib think. We don't know what make Abu Talib don't want to embrace Islam. Yang betul-betul tahu sabar. Bila Ustaz cakap jangan siapa pun menyempuk. Sabar. Bila Ustaz cakap jangan cakap lagi. Kalau tak dia orang lain tak dapat dengar. Okey. Ingat yang pertama kalau awak tanya kenapa Ustaz tak boleh Ustaz I don't have the answer. Because the only one that knows kenapa, why is Allah. Allah je yang tahu kenapa dia tak masuk Islam. Okay, faham Okay. Question. Ustaz, saya ada soalan. Okay. Takif nak tanya soalan ke Takif? Sabar. Takif soalan ke? Tak ada. Okay, tak ada. Okay. Amira Sofia, question. Nabi Muhammad ada berapa pakcik? Good question. Nabi Muhammad ada berapa pakcik? Nabi Muhammad ada ramai pakcik dia. Berapa Ustaz tak dapat nak pastikan tapi dia ada ramai. Salah satunya adalah Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa lagi pakcik Nabi? Tak pasti. Dia ada banyak lagi pakcik Nabi. Okay. Siapa lagi soalan? Okay, I give chance to Arina. Arina, question. Okay, Arfan. Arfan, question. No, okay. Aflah, question. Ustaz, sebelum Khadijah
Nabi Rasulullah meninggal, macam mana dia boleh jadi sakit? Oh, wallahu alam. Wallahu alam. Ustaz pun tak tahu macam mana dia boleh sakit. Mungkin itu pun atas kehendak dan takdir Allah. Saya ada soalan. Siapa tu? Saya. Sekejap. Ustaz bagi Ulfah dulu. Tadi Ustaz Laman siapa Seorang-seorang. Ulfah, question? Ulfah, you have question, Ulfah? No. Okay, Amira Sofia, last question. Then I will proceed the lesson. Abu Talib, dia pernah tak kasar-kasar dengan Nabi, marah-marah? Okay, terima kasih. Okay, setakat yang Ustaz tahu dan setakat yang Ustaz baca, Abu Talib ni dia sayang sangat dekat Nabi. Sebab pertama, Nabi anak saudara dia. Yang kedua, Nabi sangat sayang sebab dia Abu Talib sangat sayang dekat Nabi because of Prophet Muhammad is orphanage. Dia adalah anak yatim yang dia tak ada ayah dan tak ada ibu. Sebab tu Abu Talib sangat sayang kat dia. Soalan ni, pernah marah ke tidak? Setakat yang Ustaz baca, Ustaz tak pernah dengar Abu Talib marah Nabi Muhammad. Ustaz tak pernah dengar cerita Abu Talib marah Nabi Muhammad. Wallahu alam kalau ada, tapi setakat yang Ustaz baca tak pernah ada lagi. Okay, we will proceed. Okay, dengar. Okay. Woi, ada 15 minit je lagi. Ya Allah. Okay, now. Siapa yang tulis ni? Okay, now. Ustaz tulis. Okay, now. Sekarang tadi ingat pada 27 Rejab. Ingat pada 27 Rejab Allah tarikh Isra Mi'raj. Pada malam tu dengar. Pada malam tu Malaikat Jibril katakan ini rumah Rasulullah. Ustaz tak tahu. Okey, katakan ini rumah Rasulullah. Ustaz tak tahu nak lukis macam mana Ustaz tak pandai lukis. Okey, so dalam rumah ni one day Malaikat Jibril alaihissalam, ingat Malaikat Jibril datang kat Nabi. Ustaz cerita ni based on dalam buku awak dalam buku awak Malaikat Jibril datang dekat Nabi dan juga Malaikat Jibril panggil Nabi. Malaikat Jibril bawa bersama dengan Malaikat Jibril ni Malaikat Jibril datang dekat rumah jumpa Rasulullah dan bersama Malaikat Jibril bawa binatang yang kita cakap tadi. Dan Malaikat Jibril bawa satu binatang, nama binatang tu adalah Buraq. Okey. Itu waktu pertama ni. So Malaikat Jibril dengan Buraq pun datang. Bila datang, okey. Kemudian betul siapa yang cakap? Dalam buku pun dia cakap lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada bagol. Lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada bagol. Besar mana pun Ustaz tak tahu. Okey, apa kelebihan Buraq? Yes, question. Bagol tu apa? Bagol ni dia macam keldai juga sebenarnya. Bagol ni macam apa istilah bagol? Bagol. Siapa tahu bagol tu apa? Bagol ni macam keldai juga sebenarnya. Awak pernah tengok tak bagol tu apa? Bagol. Tak. Bagol. Sabar dia macam keldai. Ni Ustaz share kat awak ni. Ini dia. Nampak tak? Ya. Nampak Patut tak nampak. Okey, ni tengok Ustaz tag bagol. Macam mana ni bagol ni? Dia macam ni lah bagol. Dia macam keldai kan? Tapi inilah bagol. Dia maksudnya dia besar daripada keldai. Okey, kita tengok keldai. You mean donkey? Yes, donkey. Thank you. Ni dia si keldai. Ustaz, ini keldai. Keldai. For example Okay, so in this book state that the Buraq is bigger than donkey and smaller than bagol. So besar mana? Lebih tak tahulah besar mana. Ustaz macam ni ke bentuk dia? Bukan macam ni. Ini Ustaz nak tunjuk sizing dia. Bukan macam tu Okay. Kelebihan Buraq ni, I tell you what, the special of Buraq is sabar kejap laptop nak habis bateri. Kejap Ustaz pergi ambil charger. Kejap sebentar cuma. Kejap. Okey. Kejap. Ustaz lari kejap.
Okay. Okay. Ustaz dekat kelas ni. Okay. Now. Okay, sambung. Sorry ya. Okay, saya ambil masa seminit tadi. Okay, now. Okay, buraq ni kalau awak nak tahu the special of buraq ni, dia lagi laju daripada kereta Ferrari, lagi laju daripada kereta Bugatti Veyron, lagi laju daripada kereta Formula One. Okay, macam mana kalau awak nak tahu? Buraq ni, okay dah sekali langkah sekali je, kup. Dia boleh pergi jauh sekali. Katakan awak tengok dekat langit, kalau awak tengok ada langit, apa tempat yang paling jauh yang awak nampak? Apa tempat yang paling jauh awak nampak? Itulah buraq. Sekali langkah je. Sekali langkah dia akan pergi. Contoh. Katakan ustaz dekat rumah Isyad. Katakan ustaz dekat rumah Isyad. Daripada rumah Isyad tu, ustaz boleh nampak KLCC. Okey, adakah KLCC yang paling jauh? Tak jauh lagi ustaz. Saya boleh nampak Gunung Everest ustaz. Katakan daripada rumah Isyad boleh nampak Gunung Everest. So, sekali buraq tu langkah, dia boleh pergi sejauh tu. Maksudnya paling jauh sekali. Itu baru sekali langkah. Tapi buraq ni takkan dia sekali langkah je, dia mesti berkali-kali langkah. Tapi nak cakapnya buraq ni dia boleh pergi jauh dalam masa yang sangat-sangat sekejap. That is the special or that is the unique lah kot. Ataupun keistimewaan buraq ni, dia punya laju dia tu sangat laju dan dia boleh pergi jauh. Dan bersama Rasulullah, sabar. Bersama Rasulullah, bila Rasulullah naik buraq, bersama dengan Rasulullah dekat sebelah Rasulullah tu ada malaikat Jibril. So malaikat Jibril teman Rasulullah naik buraq, dia orang jalan sekali. Itu adalah macam mana Nabi berjalan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay. Faham? Okay. Aflah, question. Ustaz, macam buraq tu bila sekali langkah je dia dah macam 100,000 kilometer ke? Dia bukan, okay, good question. Adakah dia 100,000 kilometer ataupun adakah, okay, persoalan dia adalah berapa jauh dia? Jauhnya mungkin kita tak berapa tahu. Cuma yang kita tahu, okay, yang kita tahu jauh dia tu adalah sejauh mana kita nampak. Nampak paling hujung tu apa? Katakan sekarang, kalau awak duduk dekat taman, awak duduk dekat laut, apa benda yang paling hujung awak nampak? Jauh lah maksudnya sebab jauh. So itulah sekali langkah dia dah sampai jauh tu dah. Baru sekali langkah. Aflah cuba sekali langkah. Boleh tak sekali langkah awak sampai dah ke dapur? Mana sampai? Baru satu langkah. Kena banyak langkah ke dapur. Tapi buraq ni satu langkah je dah boleh pergi jauh dah. Okay. Tak, saya soalan. Okay. Jibril pun dia laju macam buraq ke? Ke dia lebih laju? Jibril, sebab Jibril boleh. Jibril ada sayap. Jibril lagi laju daripada buraq ke? Buraq lagi laju daripada Ustaz pertama Ustaz pun tak tahu sebab mungkin Ustaz pun tak pernah baca dia orang ni pernah lumba ke apa kan. Ustaz pun tak tahulah. Tapi yang Ustaz tahu malaikat Jibril ni sizing dia ataupun size malaikat Jibril is quite big. I think it's bigger than buraq. Malaikat Jibril ni dia punya size dia is bigger than buraq. Awak jangan bayang sekarang sebab this is ghaibiyat. Ghaibiyat ni benda yang awak tak nampak. Macam kita nak bayang, Ustaz saya tak boleh bayang lah macam mana. Tak payah bayang. Sebab keadaan tu adalah keadaan yang sangat debatable ataupun benda yang kita tak boleh nak jangkakan. Ya? Yeah? Ustaz. Yes. Siapa tu? Saya. Yes, Aflah. Nabi Muhammad SAW dia dah biasa ke dengan malaikat Jibril? Dah. Sebab malaikat Jibril je yang hantar wahyu kat Nabi Muhammad kan. So dia dah terbiasa dengan malaikat Jibril. Okay. So okay, Ustaz rasa ada 4 minit je lagi. Ustaz rasa tak sempat. Tak, saya ada soalan. Okay, I open question sebab 4 minit. Kalau tak Ustaz boleh cerita panjang lagi ni. Isra' pun Saya tak ada masuk. soalan.
Okay, Sophia, question before I end our class. Jibril ni bercakap ke tak? Dia bercakap lah. Dia bercakap. Cakap bahasa Ustaz, dia cakap bahasa apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Ustaz pun tak tahu. Siapa tu? Wallahu alam. Wallahu alam, me don't know. Tapi selalunya Nabi akan bercakap malaikat akan bercakap, sabar. Malaikat akan bercakap dalam bahasa yang Nabi faham, iaitu bahasa Arab lah. Okey. Siapa tadi? Kusyai ke Ulfah? Okey, Ulfah question. Ustaz, Yes. Nabi Muhammad takut tak naik burak? Wait. Mestilah tak takut. Nabi Muhammad tak takut, jangan risau. Nabi Muhammad hanya takut ke Allah saja. Yang lain dia tak takut. Okey. Next. Kita takut jatuh ke? Tak jatuh. Ustaz. Tak jatuh. Jangan Ustaz. jatuh. Ya. Ustaz. Ya. Mula-mula tadi Ustaz kata Nabi Muhammad tak takut dengan siapa. Dia takut dengan Allah je. Tapi masa Jibril datang tu dia takut. Oh, faham. Ustaz faham maksud. I like bread. Okay, good. Okay, now listen carefully. Amira Sofia asked me that Prophet Muhammad only afraid of Allah. But in the sirah, Prophet Muhammad bukankah dia juga takut waktu Jibril datang? Okay, dengar sini betul-betul. Ada siapa yang bercakap ni? Sabar saya sabar kejap Okay, dia ingat remember. Takut ni bermaksud takut yang Ustaz maksudkan ni adalah dengan Nabi Muhammad dengan Allah ni, Nabi Muhammad takut sebagai Tuhan. Okey, Nabi Muhammad takut sebab Allah tu adalah Tuhan dia. Tapi yang masa malaikat Jibril tu, sebab Nabi Muhammad tak pernah tengok benda tu. Dia bukannya beriman yang malaikat Jibril ni ada kuasa, dia perlu takut ke. No. Dia takut pada keadaan waktu tu sebab dia tak biasa jumpa. Sebagai contoh macam ni, if I ask you a question, katakan Ustaz kata kat Khalif, Khalif, awak takut dekat Allah tak? Takut. Okey, Ustaz bawa awak letak dalam kandang harimau. Dalam kandang harimau tu ada buaya, ada Bigfoot, ada jerung, ada ikan paus, ada semua ada. Takut tak? Takut Ustaz. Tadi kata takut dekat Allah. No, dia takut kepada keadaan waktu tu. Faham Dia takut keadaan tu. Okey, Kusyai. Ustaz, Yes. sebenarnya saya pindah sekolah Ustaz sebenarnya. Oh ya ke? Awak pindah ke mana Kusyai? Pahang. Bila kenapa ayah awak pindah ke Pahang ke? Saya. Mak awak? Mak Ayah awak? Ayah saya duduk KL. Oh, awak pindah ke sekolah bila tahun depan? Hujung Jun. Hujung Jun. Awak ikut mak awak Okey. Ya Allah. Ustaz kalau saya buat salah. Tak apa. Ustaz pun minta maaf kalau Ustaz ada buat salah kat awak Usyai Okey, doakan Ustaz. Ustaz tahu doa-doa awak semua ni adalah doa-doa yang dimakbulkan. Okey, terima kasih Usyai Minta maaf kalau Ustaz banyak buat salah dengan awak Apa jangan risau, kita ada lagi masa untuk kita jumpa. Jangan risau. Okay. It's already 3 o'clock. I know that most of you want to have your rest before we continue the next class. Okay, so but before I end our class, I just want to can I request something from you? Tak Ustaz nak request sesuatu kepada awak. Dengar sini. Ustaz belajar yang anak-anak yang soleh ataupun anak-anak yang baik itu doanya adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Maksudnya anak-anak yang soleh, anak-anak Ustaz, saya nakal Ustaz, bukan anak yang soleh. No. Awak nakal tapi awak tak jahat. Dengar sini, dengar, sabar. Ustaz kata apa? Bila Ustaz bercakap jangan bercakap. Sabar. Ustaz, saya nakal Ustaz, so saya bukan anak yang soleh. No, bukan. Awak hanya nakal, awak tak jahat. Ada anak yang nakal tapi dia juga anak yang soleh. Macam mana? Apa yang mak dia suruh buat, dia buat. Apa yang Allah suruh buat, dia pun buat. Itu adalah anak yang soleh. Dan Ustaz tahu awak semua adalah anak yang soleh.
So Ustaz ada request dekat awak. Ustaz yakin Allah Subhanahu Wa Taala dengar awak punya doa. I know that Allah Subhanahu Wa Taala listen to your doa. So I hope that all of you can first of all pray to your parents, pray to your family. So Allah will protect your family. Second, Ustaz nak kalau boleh doalah dekat Ustaz, doalah dekat cikgu-cikgu supaya kami sihat ataupun kami dapat menjalankan Mata saya sakit. doa dekat mak ayah awak. Yang penting doa dekat mak ayah awak. Doa Yang ketiga, doalah supaya awak dapat masuk sekolah dengan cepat. So tak adalah awak nak duduk depan laptop daripada pagi sampai ke petang. So dekat sekolah awak boleh main, awak boleh dalam kelas, boleh macam-macam lagi. I know that Allah listen to your doa. Maybe Allah listen to your doa more than Allah listen to my doa. Who knows? Okay, that's all from me. Ustaz minta maaf kalau Bye. salah. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.